Peruntukan bajet ataupun pembentangannya telah pun disempurnakan menjelang pukul 6 petang tadi oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia. Dan dengan tema yang diberikan dalam konteks penyediaan bajet pada hari ini, Malaysia ataupun keluarga Malaysia makmur bersama, itu adalah merupakan tema yang digariskan dengan mengambil kira kemungkinan dan juga cabaran masa depan digambarkan akan kekal seperti mana yang telah diunjurkan oleh pelbagai agensi. Dan untuk tujuan melaksanakan bajet bagi tahun hadapan ini, strategi yang digariskan melibatkan 3R disebutkan oleh Menteri Kewangan tadi, iaitu responsif, responsible dan juga reformis. Jadi ada elemen-elemen yang diterapkan untuk tujuan membelanjakan sejumlah 372 bilion, yang mana 272 lebih daripadanya adalah untuk tujuan mengurus, 95 bilion pula adalah bertujuan untuk belanja pembangunan, 5 bilion kumpulan wang COVID-19 dan 2 bilion adalah merupakan simpanan luar jangka bagi tujuan meredam apa juga bentuk tekanan yang bakal dihadapi bagi berdepan dengan realiti ekonomi yang dijangkakan semakin mencabar. Belanja pembangunan kekal meningkat untuk 3 tahun berturut-turut, bermula 21 dengan 64, kemudian 75 dan diunjurkan untuk tahun hadapan 95 bilion adalah belanja pembangunan yang terbesar. Dan apakah kesan limpahan daripada belanja pembangunan ini, kita mengharapkan akan dapat memberi rangsangan ekonomi yang lebih baik. 3 kementerian terbesar mendapat peruntukan bagi tahun hadapan. Yang pertama adalah Kementerian Kewangan, disusuli Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan, masing-masing 72, 55 dan 36 bilion. Kita harapkan juga akan dapat menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat seluruhnya. Bagi kita melihat KDNK tahun ini, dilakukan semakan semula, diunjurkan menjelang suku keempat tahun ini di antara 6.5 hingga 7%, masih dalam kadar yang memberangsangkan untuk terus merangsang ekonomi Malaysia. Manakala bagi tahun hadapan pula diunjurkan pertumbuhan sederhana 4 hingga 5% bagi pertumbuhan KDNK dengan mengambil kira cabaran ekonomi yang bakal mendatang. Kalau kita melihat peruntukan bagi pembangunan wilayah pula, ini selalu diperdebatkan setiap kali apabila belanjawan dibentangkan. Sabah 6.3 bilion, Sarawak 5.4 bilion, manakala wilayah koridor utama pula diberikan peruntukan 1.4 bilion. Ini nanti kita akan berikan suluhan dan perbincangannya untuk berdepan dengan realiti laporan pelbagai agensi cabaran ekonomi global, sesetengah menyebutnya sebagai meleset. Kita akan memberikan suluhan secara lebih lanjut bajet 2023 selepas belanjawan yang dibentangkan bajet 23 ataupun realiti hari ini, hari Jumaat, tapi ada sedikit usikan daripada dia berkat kerana Parlimen tidak dibubarkan. Dia tersenyum. Saya belum memperkenalkan untuk kita bicarakan bajet 23 ini. Tetamu di sebelah kiri saya, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Rashid, penganalisis ekonomi dari UniKL Business School. Doktor, kita jumpa lagi. Ya, baik. Terima kasih menjemput saya. Ya. Selalunya yang diundang berkali-kali itu berarti back by popular demand. Kesekian kali, tak ingat berapa kali. Ya, doktor inilah yang menyebut berkat tadi tu, hari ini berkat. Kerana apa? Kerana bajetnya, kerana Parlimen atau kerana mungkin harinya ke Jumaatnya. Semuanya lah. Semuanya lah. Dan di sana kami bawakan Dr. Muhammad Fairuz bin Abdul Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia, MATA. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput saya. Orang-orang cukai ni dia senyum dia lebar lagi. Ya, dia tak lebar hari ni, dia masam sikit. Masam sikit. Kita akan rungkaikan dengan lebih lanjut ketika nanti. Jadi anda mengikuti perbincangan ini selama 1 jam, sekitar 56 minit berbaki. Boleh berikan komentar anda sekiranya anda menonton ini di Facebook. Jadi anda boleh memberikan persoalan atau juga pandangan balas. Hari berkat, Dr. Aimi. Apa moodnya? Senyum tu manis. Jadi selepas mendengar pembentangan bajet, moodnya apa?
ada sedikit kelegaan lah. Okey. Di mana ada sedikit kejutan. Saya memang menjangkakan bajet kali ini besar. Okey. Tapi tidaklah sebesar sebanyak 372 bilion ni. Okey. Satu peningkatan yang banyak sebanyak 40 bilion. Kalau tahun-tahun yang lepas dia hanya sekitar 300 bilion, 290. 3 tahun lepas 290. Ya. Lepas tu 320, lepas tu 330, sekali dah lompat. Kan? Jadi menunjukkan juga dari sini kenapa dia bukan sengaja letakkan angka tu, mungkin ada strategi yang dibuat oleh pihak kerajaan. Okey. Pertama bagi saya lah, mungkin saya jam awal sikit. Pertama, kita masih dalam proses pemulihan. Banyak sektor terutamanya PMKS yang menghadapi masalah dari segi pemulihan, kembali kepada posisi mereka pada tahun 2019. Itu satu. Kedua, mungkin ada sedikit defensif untuk mengawal posisi masing-masing bila menghadapi challenge yang akan datang yang diwawarkan adalah kemelesatan ekonomi global pada tahun 2023. Dan dari segi indeks pengeluaran kilang dah menunjukkan bahawa berkurangnya pengeluaran pada suku ketiga tahun ini. Jadi itulah satu indikator lah, dan begitu juga dengan harga komoditi juga turut menurun seperti minyak kelapa sawit, harga minyak dan sebagainya. Jadi bajet ini adalah mungkin populis bajet, kebetulan pula tu nak PRU kan. Jadi dia satu bajet yang kita rasakan alhamdulillah dapat membantu ramai golongan, ada potongan cukai, ada bantuan tu yang bukan hanya pada B40 termasuk juga kepada M40. Jadi secara komprehensifnya dia adalah bajet untuk semua lah. Tapi lebih kepada rakyat dan juga kepada perniagaan, terutamanya PMKS. Kejutan yang Dr. Aimi sebutkan itu kepada setengah pihak ia menimbulkan kebimbangan kerana defisit semakin, bererti hutang perlu dilebarkan lagi. Dr. Aimi tidak ada kebimbangan itu? Bagi saya, hutang negara sekarang pada kadar 63% sebagai KDNK dan ia mungkin akan meningkat. Saya masih ingat semasa pembentangan pada tahun lepas ataupun semasa 320 bilion dahulu, ada pihak mengatakan terlalu kecil lah. Mungkin masa itu ada satu pihak, satu sesi saya ingat dia kata patutnya 500 bilion, mungkin 400 bilion. Sekarang 300 bilion sekarang. Ramai pihak mempersoalkan tentang pertambahan hutang. Jadi inilah bagi saya adalah satu komitmen dari pihak kerajaan dan Menteri Keuangan juga telah mengatakan bahawa mereka akan ada target untuk mengurangkan defisit perbelanjaan. Mungkin dari segi pendapatan akan berkurang, tetapi kita harus membuat sesuatu, strategi ni ada, di mana kita harus bertahan tahun 2023 ni. Itu yang kita terpaksa belanja lebih lah. Sebab macam saya kata, ada dua, satu approach, satu strategi ni kita nak pulih. Dah lah tu, yang dah pulih itu kita kena bertahan pula. Dengan serangan-serangan ekonomi global tahun hadapan. Kita beralih dengan orang cukai. Sebab dia jawab, Dr. kata berkat, Dr. Fairuz pula dia kata ada tidak begitu jubilan. Dr. Fairuz, boleh jelaskan itu? Bagi saya lah, tahun 2022 tu dia lebih kepada pemulihan. Kita lebih pada, kita ada masalah COVID, kita dah banyak sangat spend untuk COVID lah. Tapi untuk 2023 ni saya nampak bajet ni lebih kepada pembaharuan. Pembaharuan dari segi banyak benda, pasal kita nak ubah tata strategi kita. Macam Dr. Aimi katalah, dia ada strategi untuk defensif dia. So dia akan tukar kesemuanya. Dia mungkin untuk kemampanan rakyat, kelestarian perniagaan. So dia banyak bagi bantuan dari segi situ, dan tak nampak dari segi cukaiannya ada penurunan ke, tak banyak. Kalau saya boleh rumuskan kejap lagi, tak banyak pun sebenarnya. Cuma dia kesinambungan daripada 2022. So saya nampak lebih kepada nak pembaharuan untuk ekonomi kita, untuk stabilkan. Kita ada kemelesatan ekonomi, dijangka akan ada, tapi dalam masa sama kita kena tengok geopolitik kita pun ada masalah. Kita ada peperangan di Ukraine, lepas tu ada masalah dekat Rusia sekatan menjual minyak, satu harga minyak tak stabil. Lepas tu kita ada juga lagi satu masalah kat China, zero COVID. So itu akan menjadikan kita punya masalah ekonomi, dan itu akan strategi kita akan sentiasa akan shift the goalpost. Ini kejap macam ni, kita terpaksa. So cukai ni tak banyak
banyaklah dia punya insentif dan tu dia kesinambungan daripada 2022. Ya. Dr. Fairuz, kita tahu cukai adalah sumber pendapatan yang paling besar. Betul. Cukai langsung, tak langsung dan juga pendapatan yang bukan cukai tidak sebesar itu. Tetapi apabila 3R itu disebutkan bahawa ada pendekatan yang reformis, yang transformational. Doktor nampak di mana reformis dalam kalau ikutkan saya boleh cerita sikit pasal ni, reform pasal cukai ni, especially dari cukai langsung. Target yang dibelikan tahun lepas sebenarnya dia telah melebasi target tu. Dia dalam masa sama Kementerian Kewangan telah mengunjurkan target lain, dia melepasi juga lagi. So saya nampak LSDN sekarang ni dah berubah, tak macam dulu. Dia lebih kepada orang kata dia dah pergi turun ke tempat peniaga atau individu, dia akan diskusi dengan dia orang. Macam mana kita nak selesaikan? Kalau dia tak boleh bayar, ada ke tak macam ni? Boleh tak kita bagi installment ke ansuran yang sesuai untuk pasal dia orang tahu kalau katakan dia terpaksa bayar 24,000, dia tak boleh bayar. Berapa bulan dia bagi? Bagi 1,000 sebulan. So cash flow dia ada kat situ. So dalam masa sama rakyat dah, orang kata stigma dia dah berubah. LSDN ni dah baik, tak macam dulu. Selalu akan kenakan dia macam tu. So dia dah macam dia bayar. Dan stigma untuk orang kata perlu membantu kerajaan. So kebanyakannya membantu kerajaan untuk bayar cukai lah. Tak adalah macam dulu. Tapi yang saya nak cakap ni, berapa lama cukai langsung ni akan berada di situ? Pasal kalau kementerian ekonomi, perniagaan tak stabil, di mana kita nak dapat orang membayar cukai atau orang kata cukai langsung ni akan ada di pihak taraf yang kita nak tu sebenarnya? Saya bertanya dengan orang cukai sebab saya nak bawa soalan tu kepada Unicare Business School pula. Bila menggambarkan pendekatan reform, saya menjangkakan ada perubahan yang mungkin elemen struktural di situ, tetapi beberapa kali bila berbincang pra-bajet dan hari ini bajet, istilah reform juga digunakan. 3R tema bajet ini pendekatannya ada reform. Tapi kalau sekadar pendekatan yang lunak, saya masih tidak menganggap itu reform. Itu adalah soal adjustment dari segi saya akan kembali bersama Dr. Fairuz nanti melihat reform di mana. Ataukah sebelumnya ada negeri yang melihat pendekatan lunak ini juga, Negeri Sembilan, saya temu bual Menteri Besarnya, hanya kerana lunak maka meningkat, orang kata mencanak-canak kutipan cukai. Saya nak mencungkir di belakang itu. Adakah kerana selama ini kita beri leeway yang besar dalam konteks ini sehinggakan hari ini kita ada keyakinan baru menyebabkan itu nanti bersama reform ni di mana dari kacamata Dr. Azmi? Bagi saya ekonomi yang kita lalui sekarang, kenapa kita rasakan bahawa ekonomi kita dia dah sampai stagnation, especially semasa COVID berlangsung, pandemik. Ramai pihak berkata tentang penstrukturan semula ekonomi kita. Antara banyak isu sebenarnya, antaranya pergantungan kepada buruh asing. Sektor periklangan kita yang menitik beratkan tentang pengeluaran pada kos yang rendah. Supaya kita dapat bersaing. Dan kita sekarang menghadapi masalah apabila negara-negara jiran di sekeliling kita yang menawarkan kos yang buruh yang lebih murah, menarik banyak pelabur. Jadi kita perlu kaji dari segi aspek dari segi ekonomi itu satu, kebergantungan kepada pekerja asing. Dan ia juga memberi kesan kepada ringgit kita. Itu sahaja. Kedua, antara benda-benda yang kita perlu lihat dari penstrukturan semula ekonomi adalah satu isu yang besar adalah security makanan. Dalam belanjawan memang telah diperuntukkan sebanyak 1 berapa bilion, saya tak ingat, untuk masalah penstrukturan untuk security makanan. Kerana kita terlalu banyak mengimport. Dan apabila kita menghadapi, saya bukan kata krisis, apabila peningkat ringgit kita melemah berbanding dengan mata wang US dollar, kita menghadapi masalah apabila kita mengimport banyak. Contohnya daging, kita mengimport kira-kira 80% daripada luar negara, terutama daripada India dan sebagainya. 55 bilion dulu kita import, sekarang dah sampai mencecah 63 bilion. Dan ini adalah antara reform of ekonomi yang kita kena buat. Dia perlu kita lihat semula, tetapi dia akan mengambil masa dan bagi saya dia memerlukan kekuatan politik. Dah berani. Contohnya, kalau kita perlu
kita membuatkan pengeluaran, katalah menternak kambing ke menternak lembu ke, tanpa perlu kita mengimport daripada negara jiran. Tetapi apabila diberikan AP tu atau mengimport daripada negara sebelah, jadi mendatangkan masalah kepada usahawan yang di Malaysia itu sendiri. Itulah kekuatan politik yang kita perlu lihat. Dan begitu juga dengan dari segi aspek pendidikan misalnya. Kita banyak mengeluarkan graduan. Itu satu langkah yang bagus kerana kita banyak lebih daripada 20 universiti dan beberapa ratus lagi college. Pada tahun lepas ada statistik yang mengatakan kita mengeluarkan seramai 230,000 graduan. Tetapi pekerjaan mahir yang dicipta pada tahun lepas hanyalah 10%. 23. Jadi di manakah yang 90% lagi nak bekerja? Jadi kita ada isu underemployment. Kita keluarkan ramai graduan tetapi mereka tidak boleh bekerja mengikut skill yang mereka dapat atau bidang yang dapat di universiti. Jadi inilah kita harus melihat ke mana arah ekonomi kita ni, strukturnya dari segi pendidikan, dari segi guna tenaga, dari segi tenaga buruh dan sebagainya. Banyak nak cerita pasal ni. Panjang. Ini baru pusingan awal, Doktor. Jadi kita kena tarik nafas dulu. Soalan yang saya nak bawa kepada Dr. Fairuz adalah tadi soal di mana revenue, di mana hasil yang akan bertambah ini. Kelihatannya pendekatannya adalah beberapa akaunten cukai ini disebut itulah pendekatan yang lunak. Walaupun mungkin itu jawapannya, tetapi adakah berarti selama hari ini pendekatannya tidak secekap sehingga menimbulkan keyakinan baru walaupun naik 100 bilion kita tak ada masalah sebab revenue kita akan bertambah. Adakah senyum pula kali ini? Dr. Fairuz akan tangani selepas kita berehat seketika. Jadi kita berehat dahulu. Bajet 2023 menyediakan peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 95 bilion ringgit, iaitu yang terbesar pernah disediakan dan meningkat dengan ketara berbanding peruntukan 2022 sebanyak 75.6 bilion ringgit dan 2021 sebanyak 64 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, 16.5 bilion ringgit disediakan bagi sektor pengangkutan melalui projek infrastruktur utama, terutamanya Lebuh Raya Pen Borneo, landasan kereta api berkembar Gemas Johor baru, ECRL, RTS Link dan Central Spine Road. InsyaAllah, jajaran Pen Borneo Negeri Sarawak dijangka siap sepenuhnya untuk manfaat rakyat Sarawak dan Pen Borneo Negeri Sabah pula akan siap menjelang 2024. Lidah ni memang tak bertulang, tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan cerita di keseliwan ngak, pemutih saya tetap putih. Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah. Rugi. Di sini mengata. Sana bergaduh. Sudahnya. Pecah belah. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu. Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita? Di dalam, betul tak? Cukup-cukuplah tu. Demi anak-anak. Demi keluarga. Demi agama. Demi bangsa. Demi masa depan kita. Hentikan fitnah di media sosial. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak?
Tak apalah Ros, setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi Impian Ros nak tengok Mak Happy bila pindah rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas, mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, parking bermumpun lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Kerajaan juga akan meneruskan skim pemulihan dan sokongan melalui equity ataupun reset dan skim modal kerja di bawah Bank Pembangunan dengan dana keseluruhan berjumlah RM1 bilion bagi memberi sokongan berbentuk suntikan equity dan modal kerja pusingan kepada syarikat berpotensi tinggi yang masih terjejas ekoran krisis COVID-19. Ya, Keluarga Malaysia Makmur Bersama itu tema yang dibentang atau digunakan untuk tujuan menghala cara bajet kita bagi tahun hadapan. Saya gantung satu soalan kepada Dr. Fairuz tadi. Kelihatannya ada keyakinan baru dan itu kita mula dapat kenal pasti dalam tempoh sekitar 3-4 bulan mutakhir ini apabila MOF mula melihat kita boleh kutip banyak sebenarnya dan doktor menyebut bahawa pendekatan yang berbeza. Betul. Dan sebagai rakyat, saya rasa suara saya ini saya nak bangkitkan malam ini kerana bererti it's just a matter of changing the way how you do things. Suddenly you have a new level of confidence. Betul. Boleh saya sebut begitu? Betul. Jadi tidaklah reform sangat. Taklah reform sangat. Tapi bila approach tu berbeza, macam inilah cara kita masak. Saya ambil contoh masak pun lah. Dua chef berbeza masak, rasa dia lain-lain. Okay. So bila kita ada orang kata kapten yang orang kata yang boleh mengundi betul-betul, so benda tu approach dia berbeza. Bila approach dia berbeza, orang boleh orang kata adaptasikan approach tu, pendekatan tu, tak ada masalah lah. Atau sebenarnya dalam Megah Hasil sebelum ni pendekatannya longgar disebabkan oleh political affiliation. Bukan, dia tak longgar sebenarnya, cuma dia lebih agresif. Apa-apa saman pergi mahkamah. So sekarang kali ni dia pujuk, dia beritahu boleh, orang kata boleh berbincang. Kalau berbincang ni, kalau orang ada masalah cash flow ke apa-apa, dia kata saya tak boleh bayar, tapi saya tetap nak bayar, saya nak bantu negara. Kalau dia nak bantu macam mana? Boleh mengurangkan bayaran, dia memang berhutang tapi dia boleh tak bayar banyak ni. Mereka kata boleh tapi you kena bayar 30% dulu, lepas tu bayarkan. Dengan ada pendekatan yang berbeza ni, orang sanggup datang dan akan bayar. Dalam masa sama, saya nampak dari segi bila nak bayar cukai ni, sekarang bank dah memerlukan orang kata bukan nombor cukai. Perlukan borang cukai tu untuk jadikan dia sebagai orang kata satu benda untuk meluluskan orang kata pinjaman dia. Kalau dia tak dapat menentukan apa dia borang tu, dia tak boleh pergi mana. Next, identification number. Itu nanti saya nak usik. Subsidi, doktor. Bebannya sebelum ni 80 bilion. Nampaknya macam okey pula, kita boleh kurangkan dan agak signifikan. Kali ini dalam belanjawan ni 55 bilion. Ya, itu maksudnya sekitar hampir 30 bilion dikurangkan. Jadi macam mana tekanan itu diredam? Selama hari ini expectationnya 80. Rupanya kita boleh. Dengan 53 bilion. Mungkin ada mekanisme yang kerajaan telah buat dari segi subsidi bersasar, mungkin dah tahu. Dan satu lagi ketirisan itu sendiri yang kita cerita dalam subsidi yang berlaku sekarang. Contohnya penyeludupan diesel ke sektor bukan runcit, ke kilang-kilang dan sebagainya, penyeludupan ke luar negara, itu penguatkuasaan lah. Jadi itu sesuatu benda yang saya rasakan bukannya susah sangat sebenarnya, tetapi seperti Dr. Fairuz cakap tadi, soal consultative approach, cara kita menyelesaikan. Tapi kalau kita nampak juga seperti soal subsidi ni, kita harus more pragmatic, kita lebih bukan kata agresif, kita harus berjumpa dengan pihak apa masalahnya sebenarnya, kenapa ini berlaku. Dan ini tak ramai orang nak buat, mungkin dia mengambil masa, dia memerlukan banyak tenaga, memerlukan ramai pegawai dan sebagainya. Tapi mungkin kerajaan dah nampak, sebenarnya dia taklah begitu susah sebenarnya. Selepas berpuluh-puluh tahun dengan subsidi, mungkin sampai 10 tahun lah dengan harganya. Tetapi kita perlukan satu cara yang orang ni kalau
manusia lah, ya. Manusia ni dia suka satu approach yang kita datang berkawan dengan dia, apa masalah dan sebagainya. Itu seperti sama juga dengan soal subsidi, dengan subsidi ni. Kalau kita katakan pada, saya tak nak menuduh satu pihak, macam contoh nelayan yang menerima subsidi diesel, ya. Jadi subsidi diesel tu dia nak pergi ke laut tak boleh. Jual lah kota dia macam tu kan. Jadi tapi kalau itu kita dapat lihat, kita bantu dia dengan bantuan lain, dia tak akan buat benda tu. Kita mungkin bagi gaji dan sebagainya pada dia, macam bantuan musim terkujuh sebagainya, dia tak berlaku. Saya dalam kepala saya bermain nombornya. 80 bilion sebelum ini, dan kita menghujahkan bahawa ia perlu untuk membantu meredam tekanan COVID dan segala macam. Tiba-tiba kita boleh mengunjurkan peningkatan pendapatan dan kita masih boleh meredam tekanan kemelesetan ekonomi tahun depan dengan mengurangkan hampir 43% subsidi. Ya, betul. Hati saya resah sebab saya kata di mana logik numbernya. Kerana sebesar itu kita boleh jimat. Yang dahulu argumennya, hujahnya bahawa kita perlu berikan, dan kita ingat bahawa subsidi terbesar adalah petrol dan diesel. Yes. Betul. Itu hampir setengah. Betul. 30 bilion berarti seolah-olah macam subsidi petrol dan diesel ini dikurangkan setengah. Dari segi nombor saya tak cuma kita kena kira lah. Bagaimana kita boleh menjelaskan ni? Berarti hampir setengah pengurangan subsidi tidak pun menjejaskan ekonomi kita. Tidak pun menjejaskan ekonomi kita sebenarnya. Sebenarnya ada cara, ya. Sebenarnya kita kata dia harus konsultatif. Kita harus approach pihak-pihak itu, jadi mengelakkan ketirisan, menyedarkan dan sebagainya. Tetapi dari segi mungkin juga kerajaan mempunyai mekanisme dia akan memperkenalkan nanti subsidi bersasar. Dia telah pun kita kena tunggu. Itu ada pilot project sebenarnya dah dilakukan, yang kita akan tunggu implementasi. Bukan senang. Dia telah melakukan di beberapa stesen di daerah Lemak Kelang ni, dan mungkin akan dikembangkan di kawasan lain. Dia akan satu benda yang baru ni lah. Contoh kalau kita kata tool letak RFID semua bising, sekarang orang tak bising lagi lah. Kan? Semua bising hantarlah pelbagai lagi. Tapi sekarang dah tak ada masalah. Jadi akan mengambil masa. Sesuatu yang baru itu dia akan mengambil masa lah. Tapi dia harus ditangani dengan cara komunikasi. Komunikasi dengan masyarakat haruslah terang. Begitu juga dengan soal subsidi. Boleh dilakukan. Kita tahu GST tidak akan, Dr. Fairuz, tidak akan diperkenalkan untuk tempoh sebelum PRU ni. Tapi tahun depan kita tak tahulah. Kerana hakikatnya mengata-kata dengan anggota mata lah semua ni, dia kata GST adalah masih option yang terbaik, kerana kita jangkakan kalau dilaksanakan mungkin boleh sampai 80 bilion barangkali. Betul. Kalau kita tengok macam ni macam cukai langsung ni, dia bergantung kepada peniaga dan individu. Kalau katakan apa-apa terjadi, dia orang tak boleh bayar cukai itu tersebut, dan kutipan pun akan jatuh teruk. So kalau ada GST ni bila kita consume, kita bayar. Dalam masa sama saya nak komen dengan Dr. Aimee tadi tu, ketirisan subsidi, ketirisan hasil semua. GST dapat mengelakkan benda-benda ni. Semua orang tak boleh lari benda ni. Benda ni orang kata tak boleh ke mana kita. Tak ada masalah. Saya rasa kebanyakan bisnes nak balik GST sebenarnya. Tapi masa dia bila kita nak perkenalkan. Bukan sebelum PRU. Sebab nanti dia itu akan jadi bahan kempen. Dan itu juga yang menjadi bahan kempen dalam PRU yang lalu. Tapi itu masalahnya. Masa dulu tu, diorang tak dapat tepis. Kenapa? Pasal kita tak ada monitoring device sebenarnya untuk GST tu. Peniaga sesuka sekarang hati. Kita sudah ada? Dah ada. Lebih cekap. Kenapa saya cakap macam tu? Dulu dua agensi yang berlainan akan orang kata bertanggungjawab. Saya rasa disyorkan menjadikan satu agensi, dia yang akan tengok semua. Bila dia tengok semua, dia faham, dia tahu semua. Kalau agensi yang lagi satu tahu, perlu ambil masa aja. So bila satu agensi tu yang orang kata mengelola Jabatan Kasam dan Negara, dia boleh buat semua dan dia boleh tahu semua. So dalam masa sama, bila agensi ni tahu semua detail dia berdapat kongsi maklumat dengan segala, dengan SSM, lembaga hasil, semua benda ni orang kata big data, analytical data kita dah ada dekat situ. Dah kita dapat tahu unjuran semua. Tak boleh lari ke mana dah. Saya nak tambah sikit poin tu, paling menarik tu. Kegagalan GST dahulu. Bagi saya ada dua faktor utama. Pertamanya adalah dari segi sistem itu sendiri, di mana orang tak macam ni. Ada dua pihak lah. Tapi orang tak tahu. Contohnya kalau bayar lambat kena denda, orang marah. Betul. Orang marah. Kena bayar dia kena 20%, 30%. Jadi sistem refund lambat. Itu adalah perkara yang membuatkan terutamanya orang yang menjalankan perniagaan. Yang mekanik saya pun bising. Kan? Untunglah orang ada mekanik. Itu satu kan. Kedua, faktor yang kedua adalah mungkin pada tu kadar tu tinggi. Dia walaupun sekarang kita tengok, kalau tengok di Singapura VAT dia 9%.
terus. Tapi di manakah dia bermula? Dia mula dari bawah, step by step. Ya, kita jangan terus naik, kita step by sebab. Dan mereka sendiri terkejut, semasa kerajaan masa itu terkejut. Oh, banyak pendapatan ni dengan GST. Tapi kalau kita mula dari sikit, bila orang menyesuaikan diri dengan mekanismenya, dengan cara operasinya, insya-Allah benda itu boleh diterima oleh masyarakat. Seperti yang saya kata dulu orang bising pasal RFID, sekarang orang semua pakai RFID pula. Lepas tu kita ada berbeza-beza rate kita, zero rate lah, itu mengelirukan. Kalau kita ada satu rate sesuai, kalau saya boleh bagi dah 3% semua, tak ada masalah pun. Orang kata takkan complicated kan semua benda tu. Semua akan senang saja nak mengira dan senang. Untuk agensi kerajaan saja, peniaga senang, pengguna pun senang. Kita bincang bajet tapi kita sentuh panjang tentang GST. Walaupun GST tidak disebut, saya anggap ini sebagai educational measure. Dia memang tak akan, kita tahu dia sukar dilaksanakan sebelum PRU, tapi kita boleh jangkakan ia akan reintroduce pada bila digambarkan tadi kenapa dahulu bermasalah. Pada hemat saya pula dalam pengamal media dan juga yang bergeluman dengan rakyat ini, masalah naratifnya adalah kita kata kita kutip banyak tetapi kita nampak juga isu-isu yang tirisnya banyak. Jadi it's not justifiable. Kutip banyak ini seperti bocor banyak ini juga. Jadi apa ertinya kita menambah satu sistem cukai, dan politik capitalize dengan naratif itu menyebabkan ia gagal. Tapi ini akan mengambil masa untuk kita educate semula penonton kita bahawa masih GST adalah merupakan option yang terbaik dalam kutipan cukai tidak langsung. Kita akan teruskan perbincangan tentang bajet selepas ini, bukan lagi tentang GST tapi khusus fokus kepada bajet. Jadi teruskan kesian anda. Sebelum ini, kerajaan telah memberi subsidi bil elektrik sehingga RM40 kepada isi rumah miskin Tegar di bawah senarai e-Kasih. Bermula 2023, pemberian subsidi bil elektrik sehingga RM40 akan diperluas mengikut PJK makanan, iaitu isi rumah berpendapatan RM1,169 ke bawah berbanding syarat semasa iaitu RM980 ke bawah. Saya berharap perluasan syarat penerima bantuan mengikut PJK makanan ini memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat, insya-Allah. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi
bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Tan Sri Yang di-Pertua, Majlis Perumahan Mampu Milik Negara telah menyasarkan pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara menjelang 2025. Untuk menggalakkan pemilikan rumah pertama, sebelum ini duty stamp bagi rumah bernilai 500,000 ke bawah telah dikecualikan sepenuhnya hingga akhir tahun 2025. Sukacita saya umumkan, berhubung urusan surat cara pindah milik harta tanah dan perjanjian pinjaman bagi rumah bernilai lebih 500,000 hingga 1 juta ringgit, pengecualian bayaran duty stamp akan dinaikkan daripada 50 kepada 75% hingga 31 Disember 2023. Dah okey dah. Ya, kita teruskan perbincangan berkait tentang bajet dengan tema Keluarga Malaysia Makmur Bersama, berlatar belakangkan realiti kemelesetan ekonomi dunia tahun depan. Saya nak bawa ke tema itu. Bagaimana tuan-tuan berdua, doktor berdua melihat bajet yang dibentangkan ini dengan segenap strateginya, belanja yang terbesar ini dapat berdepan dan meredam tekanan kemelesetan tahun depan. Sebab kemelesetan itu nampaknya agreed upon by all. Tak ada siapa refute kemungkinan tu. Doktor pun menyebut, Dr. Aimi kata suku ketiga pun sudah menggambarkan menurunnya perolehan dan juga penghasilan. Jadi bagaimana doktor melihat khususnya dalam konteks PKMSME ni? MSME, pemain-pemain yang rentan kepada tekanan ekonomi ini. PMKS ya. PMKS ni bila saya kaji, saya kira dia punya peruntukan ya lebih kurang secara total lah 116 bilion. Di mana termasuklah pinjaman, geran, termasuk juga lah garanti ya, pinjaman semuanya 116 bilion dari semua pelbagai sektor. Kenapa bagi saya yang paling penting kerajaan nak protect, nak defend ya, nak protect grup PMKS ni, kita semua dah tahu. PMKS ni dia merupakan penyumbang kira-kira 36% daripada KDNK negara. Dia merupakan 90% daripada sejumlah syarikat ataupun perniagaan berdaftar di Malaysia. Betul. Ada lagi yang tak berdaftar, ramai yang meniaga nasi lemak sebenarnya tak berdaftar kan, informal kan, dan dari satu juga dia juga merupakan yang penting sekali, key dia kat sini adalah dia merupakan majikan terbesar kepada 50% ya, daripada 15 juta tenaga buruh. Betul. Jadi apabila PMKS terutama dari segi, kalau tengok dari segi industri pelancongan, ya, the whole value chain tu, apabila pelancong tak boleh datang, kita tengok daripada hotel, driver bas, driver kereta, ya, pemandu pelancong, tokek bot, semua terbeban. Jadi dalam tahun 2023 ni terutamanya PMKS yang juga yang menjadi feeder ya kepada kilang-kilang misalnya, kalau kita tengok dari industri E&E, elektronik dan elektrik ya, mengalami penurunan dari segi permintaan daripada seluruh dunia dia untuk chips lah. Ada juga kilang-kilang yang dah mengatakan mereka akan menutup operasi, mengecilkan operasi dan membuang pekerja. Jadi secara tak langsung ini juga akan memberi kesan kepada sektor PMKS itu sendiri. Contohnya syarikat yang memberikan servis mencuci, syarikat yang memberikan servis guard ya, jadi security dan sebagainya. Mereka inilah antara mereka yang akan terbeban nanti. Jadi PMKS ni kerajaan terletakkan pelbagai measure, pelbagai bantuan untuk defend, untuk protect sektor ekonomi yang sangat penting ni, terutamanya yang mereka juga bila mereka menjadi lebih daripada separuh daripada 15 juta tenaga buruh Malaysia, mereka inilah satu suara yang kuat dari segi politik juga. Jadi mereka ni harus dilindungi lah. Tetapi dari segi lain-lainnya, seperti saya tengok banyak diberikan pada semua B40, M40 semua dapat. Pengurangan cukai juga, pendapatan juga diberikan dan sebagainya. Jadi kerajaan memang bagi saya dia tak ada cerita pasal kali ini projek yang besar, mega projek ya, dan sebagainya. Memang peruntukan pembangunan sebanyak 85 bilion ya. Tetapi tak ada mungkin kesinambungan daripada projek-projek yang terdahulu saja. Dr. Fairuz, isu yang sama, kemelesetan tahun depan. Bagaimana bajet ini
cuba menanganinya dari kacamata cukai mungkin? Itulah, kita tak ada cukai yang orang kata baru, cuma cukai yang ada tu saya cakap, saya terpaksa ulang balik lah, dia approach dia berbeza. Tapi dalam masa PKMS ni dapat orang kata didaftarkan dalam sistem. Bila dah ada dalam sistem, mungkin bukan saja untuk bayar cukai sebenarnya, untuk diberi bantuan. Sekarang ni bila diorang tak ada dalam sistem, diorang tak berdaftar, stigma diorang lah, kalau aku daftar aku kena bayar cukai. Tak semestinya sebenarnya benda tu. Dia penerima bantuan juga dengan database yang sama. Database sama. So dia, kalau dia ada, dia orang kata dia punya stigma perubahan minda tu, kata aku daftar macam ni dan aku boleh berat, mungkin kita akan dapat orang kata hasil daripada PKMS sendiri sebenarnya. Dari situ kerajaan boleh sasarkan semarak niaga dia orang tu untuk orang kata nak bagi bantuan macam mana. So kita tak tahu, mungkin dia memang nak bantuan dari segi digitalisation ke apa kan, tapi kita tak tahu. So kita tak ada data dia tak daftar, dia tak datang. Bila tak datang, so approach pendekatan dia dah ada sini, kita datang dan mungkin dia boleh dapat cukai tu. So dalam masa sama tu kerajaan mengurangkan cukai PKMS ni, orang kata daripada ban untuk 100,000 pertama daripada 17 ke 15%. So dekat situ dia orang dapat dah 2,000 dah pengurang. Dia ada macam ada extra orang kata income untuk digunakan walaupun tak banyak, tapi membantu juga untuk orang cash flow dia orang tu. Sekarang pentingnya dia orang kata dia punya cash flow tu ada, sentiasa ada. Tak adalah orang kata teruk sangat. Janji dia boleh orang kata membayar semua yang ada, necessity yang dia ada, dan dia boleh berjalan lancar. Dr. Fairuz, saya nak memanjangkan soalan itu kerana peruntukan ini terbesar, 370 lebih bilion, dan itu strateginya bagi kerajaan semasa ini bagi berdepan dengan kemelesetan ekonomi tahun depan adalah dengan kita membelanja lebih, menyuntik lebih. Kesan sampingan jangka panjangnya adalah hutang kita bertambah. Betul. Jadi apa kebijaksanaannya dalam jangka panjang? Kerana kita juga tahun lalu adalah bajet terbesar dan kita menanggung hutang, dan ini sekali ganda lagi 100 bilion lagi. Bagaimana dalam konteks perimbangan ekonomi? Kalau dia belanja besar, bila belanja besar, macam kita ambil contoh PKMS tadi kan, diberi bantuan, dia orang kata dia berniaga, dia bayar cukai. Bila bayar cukai, cukai itu akan dibayar kepada kerajaan dapat cukai, dia bantu. Dia ada satu pusingan. Kalau pusingan tu orang kata terhenti kat mana-mana, tak dapat bantuan. Lepas satu, kita tengok pada satu masa, kalau orang kata pacuan kita adalah untuk pacuan penggunaan, kalau benda tu tak ada, kita akan tersangkut kat mana-mana. Macam mana kita nak dapat hasil, macam mana bisnes nak orang kata nak semarak niaga tu ada. So bila tak ada benda tu, memang kita tak boleh buat apa-apa lah. So satu, kita perlukan orang kata satu pusingan yang lengkap. Kalau pusingan tu tak lengkap, tengok sebelum ni, pasal kita ada masa COVID semua, pusingan kita tak lengkap. Pasal peniaga tak boleh berniaga, kerajaan tak boleh dapat hasil. Satu, kita terpaksa meminjam. Bila kita meminjam, kita perlu orang kata future generation terpaksa bayarlah, kan? Kita terpaksa tiap-tiap tahun memikirkan macam mana nak orang kata belanja lebih macam tu. Ini juga menjelaskan kenapa dibekalkan dengan keyakinan baru bahawa kaedah yang lunak mengutip cukai ini memberikan hasil dan nampaknya agak lumayan. Betul. Sehingga kan MOF sendiri rupanya boleh kutip lebih kata dengan pendekatan baru ini. Baik, Dr. Aimee, saya beralih kepada isu pembangunan wilayah, dan ini boleh menjadi sensitif juga. Mungkin juga ini tagan yang populis menjelang PRU ni, kerana selalu kita tahu kedudukan istimewa Sabah dan Sarawak ini akan menjadi penentu pengimbang kuasa politik. Dengan peruntukan yang disediakan ini, melihat kepada koridor utama ekonomi, perdebatannya tidak pernah beres kerana selalu saja Sabah Sarawak ini ditunjuk sebagai poket pembangunan yang tertinggal. Okey. Ini salah satu ekonomi dia bercampur dengan politik. Dia ada tujuan politik di sebaliknya. Kita pun faham kenapa dia sebagai fixed deposit kerajaan yang merintah Sabah dan Sarawak. Jadi diberikan peruntukan untuk kepada wilayah-wilayah istimewa ini, ya baguslah bagaimanapun ia untuk mengembangkan ekonomi itu sendiri. Tapi dari segi makronya itu adalah sebenarnya berkaitan dengan politik. Bagaimanapun the executionnya itu adalah lebih penting, dan bagaimanakah limpahan daripada peruntukan ini akan sampai kepada rakyat. Bagaimana rakyat mendapatkan pertambahan. Delivery itu lebih penting. Ya, benar. Delivery itu penting. Peluang pekerjaan. Adakah syarikat-syarikat kecil di situ yang boleh menerima limpahan daripada itu untuk membuat perniagaan. Jadi inilah salah satu benda yang kita harus lihat. Sebenarnya wilayah ekonomi sepatutnya menjadi satu catalyst sebagai satu pemangkin ekonomi kepada kawasan mereka masing-masing lah. Ada Northern Corridor ke di Sabah dan Sarawak ke. Jadi limpahan ekonomi yang catalyst dia akan mengambil masa. Bagaimanapun ialah kita apabila money diperuntukkan untuk pembangunan, kita tak akan
kita tak akan kata sesuatu yang tak bagus. Dia mesti bagus. Kerana tapi macam saya kata tadi, dia deliverables dia. Cara dari execution dia tu haruslah sesuatu yang bagus, seharusnya yang tepat ya, tanpa ketirisan. The devil is always in the delivery part, in the details. Ini kita kena tanya dengan accountant lah. Di mana pendekatan dengan belanjawan ialah kepada, saya lihat ekonomis berbincang tentang peruntukan yang membesar ini terbelah pada dua. Saya gambarkan tadi bahawa ada Dr. Aimi antara yang kata bagus kerana dia meredam tekanan depan, tapi ada yang takut kerana hutang kita akan semakin besar. Dalam kacamata akaun, bagaimana kita melihat kebijaksanaan untuk mengimbangi kedua ini? Yalah, dia kalau tak ada pembangunan, kita tak ada duit, tak ada pembangunan. Kalau ada duit, tak ada pembangunan, semua susah. Tak adalah pembayaran cukai ini nanti kan. So sekarang saya lebih ke tadbir urus sendiri, macam mana dia delivery dan tadbir urus tu. Kalau dari kacamata akaun melihat kecekapan tu meningkat dalam tempoh setahun dua ni? Yes, betul. Dari sudut apa? Dari sudut tadbir urus, macam mana kita orang kata ketirisan hasil tu, cukai, macam mana nak mengutip cukai. Saya tengok TIN itu. TIN memang. TIN untuk 18 tahun ke atas dan itu. Tapi pendekatan untuk masuk dalam sistem itu sendiri. Okay, kita tengok kalau sebelum ni kebanyakannya tu saya cakap stigma tu masih ada, sekarang ni tak ada dah. So kenapa kita tak buat sedari awal? Kalau semudah itu solusinya? Kemungkinan ramai tak terfikir seperti itu. Kalau tu saya cakap kapten dia berbeza. Kalau orang kata kapten tukar kapten je terus dia okey kita nampak. Macam tu ya. Kapten dia dah berbeza. Sikit dia akan tukar dia punya cara dia. Dia takkan ikut cara sama. So macam tu juga, macam mana pun sama juga kalau kita ada contoh Perdana Menteri lain-lain, Perdana Menteri lain cara dia belanjawan dia. So sama juga dia. So kita saya bayangkan pendekatan baru itu macam balik daripada siaran ni selalunya lapar, pergi rumah ada tudung saji. Ada kan, bagusnya. Jadi saya rasa itu elemen yang pada hemat saya ada sedikit hiburan lah apabila saya melihat pendekatan bajet ini sebegitu. Kita akan teruskan perbincangan ini dan masanya untuk kita ikuti bingkisan tentang bajet ini, singkat ringkasan-ringkasannya. Teruskan kesetiaan anda bersama kami seketika nanti. Bagi menangani isu kesihatan mental dan keganasan rumah tangga, pusat sokongan sosial setempat akan diperkukuh. Sejumlah 8 juta ringgit disediakan untuk pusat ini berperanan sebagai lokasi intervensi awal serta sesi advokasi psikososial dan kaunseling. Kerajaan juga akan terus bekerjasama dengan NGO dan pusat perlindungan seperti PS The Children untuk memberi sokongan kepada bangsa. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang.
terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Ini ialah kategori baru sebagai usaha kerajaan meringankan beban keluarga yang menyara ramai anak. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak pula akan layak menerima BKM antara RM1,000 hingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, BKM yang disediakan adalah antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Kepada warga emas tiada pasangan serta golongan bujang pula, mereka akan terus menerima BKM masing-masing sebanyak RM600 dan RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Ya, perbincangan kami di luar ruang udara, off air, sama rancak dia, kalaupun tidak lebih rancak lagi ya, Dr. Aimi dan juga Dr. Fairuz. Isu mengimbangi monetary dan fiskal, Dr. Aimi. Itu satu isu yang menarik. Kita dapat tahu semua orang bising bila Bank Negara menaikkan kadar OPR 3 kali tahun ini, dan kemungkinan akan naik lagi pada hujung tahun ini. Kemungkinan saya tak tahu. Dari segi fiskal policy dikawal oleh pihak kerajaan dan monetary policy adalah tanggungjawab Bank Negara. Tujuan Bank Negara, dia kata ekonomi dalam track untuk memulihkan. Tapi dari segi satu aspek, ia juga cuba mengekang inflasi yang tinggi sekarang pada kadar 45% dan 6% untuk barang makanan. Ya. Jadi tak macam kita kurangkan belanja, kurangkan mengambil pinjaman baru. Ya. Tetapi di sebaliknya, fiskal policy melalui belanjawan ini banyak diberikan oleh pihak kerajaan kepada rakyat untuk mempertahankan posisi masing-masing. Tapi tak mungkin, hanyalah mungkin cukup untuk mempertahankan diri, bukan untuk mengembangkan perniagaan misalnya. Kan? Kita tak tahu. Tapi dari segi itu kita takut. Kita takut harap tak jadi. Mungkin kita tak nak jadi seperti yang berlaku di negara United Kingdom, di mana bila Perdana Menterinya memberikan berbagai insentif dari segi pembangunan ekonomi, tapi sebelum itu Bank of England telah menaikkan kadar, jadi currency dia drop. Tapi saya rasa ia tak akan mungkin berlaku pada Malaysia sebab kita ada subsidi yang heavy lah, yang banyak, sehingga 80 bilion yang mengawal. Kalau ikut Tokpa kata 11% inflasi kalau tak ada subsidi ni. Kalau mengikut Menteri Kewangan tadi kata 10% kalau kita ada subsidi ni. Namun begitu, hakikatnya polisi monetary dan polisi fiskal harusnya seiring. Kalau kita menguncupkan ekonomi untuk mengelakkan inflasi, seharusnya tidak perlu diberikan terlalu banyak untuk kegiatan dan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau kita buat, nanti ekonomi itu tak bergerak, jadi kita mungkin menguncup dan kerajaan rakyat pun susah. Dahlah pula dengan PRU dan sebagainya. Jadi ini adalah satu persoalan yang menyulitkan. Bagaimana kita mengimbangkan polisi monetary dan polisi fiskal. Itu yang saya menunggu, apakah reaksi oleh pasaran saham, apakah reaksi kepada mata wang ringgit pada minggu hadapan. Beberapa hari lagi. Kesan limpahan daripada 2-3 hari itu, bagaimana sentimen pasaran. Kita ada cuti umum pada hari Isnin. Selasa kita akan tengok bagaimana reaksi fund managers kepada bajet yang belanjawan yang telah dibentangkan nanti. Sekitar isu yang sama dengan Dr. Fairuz.
Kita tengok pada negara-negara macam Dr. Amy kata, macam UK semua kan, kalau macam physical policy dengan tu tak stabil, so dia akan ada impak kepada negara sendiri dan kepada bisnes sendiri. So kita tak tahu impak dia macam mana dengan kita punya belanjawan pada ini, kita kena tunggu. Tapi kalau kita tengok, kalau kita punya sistem pencukaian tu tidak sesuai, dia boleh menjatuhkan sesuatu negara pun. Kita tengok macam Sri Lanka, bila dia tukar je sistem pencukaian dia, dia kata turun, habis dia bankrupt terus. Sama juga 2-3 negara yang lain, saya tak nak sebutlah. Tapi bila dia tukar saja dia. So kita punya sistem pencukaian kita saya rasa lebih kepada orang kata bukan regresif lah, dia stabil, so tak membebankan sama. Dalam masa sama saya nak terangkan pasal orang kata BEPS, Base Erosion Profit, Pillar 1, Pillar 2. Kita telah tanda tangan 2017. Dalam masa sama kita akan selarikan Pillar 2, maknanya kita akan cukai MNC 15%. Tapi kita akan mencukupkan cukai itu, orang kata melaksanakan cukai qualified domestic top up tax. Maknanya kalau dia kena 12%, dia tetapkan 15%. Kita akan buat macam tu untuk orang kata samakan dengan semua negara. Maknanya cukai itu adil kepada semua tempat, kepada MNC yang akan datang melabur kat sini. Pasal dulu kita ada isu. Itu akan menarik FDI lagi? Ya, betul. Pasal dulu kita ada masalah dengan pasal permanent establishment dengan Nexus Rule semua. Tapi bila dah macam ni, saya rasa semua orang akan cakap, okey, Malaysia ni orang kata atraktif, stabil dan boleh datang, dan orang kata boleh invest kat sini, dan kita punya FDI ada dekat situ nanti. Faktor yang menggalakkan FDI ini selalu saja hujah ialah isunya orang politik yang banyak bercakap. Dia kata kestabilan ekonomi. Jadi elemen-elemen yang lain ini jadi secondary. Tapi kepada accountant dia lah ini yang utama. Dia insentif cukai. Bila dia cukai dia orang kata sesuai untuk dia, dia boleh melabur kat sini. Nombor satu, nombor dua macam Dr. Amy katalah, dari segi buruh kita. Kalau buruh kita dengan orang kata macam mana kita punya tahap buruh kita, dan dia boleh kalau profesional ke separa profesional. Tapi itu juga menjadi hambatan kita kerana kita bergantung pada buruh. Ya, otomasi kita kurang. Belum lagi sampai masanya. Setiap tahun kita tengoklah macam kelapa sawit semua, kita boleh dapatkan cukai dekat situ. Tapi pasal kita tak buat collection tahun lepas, yang kita tak mengumpul, tak cukup orang kata buruh untuk menoreh kelapa sawit kita rugi banyak kat situ. So buahnya busuk ni semua. Itulah otomasi dalam sektor itu pun. Doktor, saya nak tambah sikit pasal FDI ni. FDI ni kita harus lihat, kalau saya sebagai pelabur asing, saya nak datang Malaysia, saya nak labur Malaysia, saya nak tahu berapa kepulangan yang saya boleh dapat bila saya melabur ke Malaysia. Simple. Businessman dia macam tu. Dengan polisi, dengan kestabilan ekonomi berapa saya letak, bisnes saya dapat berapa saya return. Simple. Dia tak ada, dan of course kalau kita ada segi political stability itu is a factor. Tapi kalau dia kata kalau political stability itu bukan satu faktor yang number one, dia mungkin tak perlulah. Itu dari segi FDI. Saya suka ni kita memasuki tahun 2023 di mana era dikatakan kementerian ekonomi global, dan semua orang telah menerima, World Bank dah kata, IMF. Tapi ada satu berita yang penting yang saya ingat tadi adalah kita telah meratifikasi CPTPP. Ini adalah satu haluan, adalah satu opportunity untuk kita gunakan menarik FDI masuk ke negara kita. Dan walau bagaimanapun CPTPP ni ada pro dan konnya. Mungkin ada syarikat-syarikat lain yang besar yang akan masuk, terutamanya syarikat yang perakaunan, lawyer, legal firm dan sebagainya daripada luar negara. Dan mungkin juga mengganggu sistem dengan Petronas bersaing dan sebagainya. Ini kita harus, that is the opposite of that. Tapi dari segi sokongan, dari segi FDI, this is the time. This is the time. Dan kita punya infrastruktur, kita punya tenaga elektrik yang stabil, dan cukup untuk pembangunan negara seterusnya. Kalau diperpanjangkan lagi, saya nak je tanya apa senyum melerit professional services bila bercakap soal CPTPP ni. Sebab dia ada pro dan kontra, kena bawa satu lagi panel yang menentang CPTPP. Yang saya harapkan adalah ada mujadalah, ada perdebatan dialog dua sisi untuk kita melihat, kerana bila dia ada pro dan kontra, kita kena betul-betul berdialog supaya kontranya itu kita kekang dan pro-nya itu kita perkasakan. Saya nak ucap terima kasih kepada Dr. Amy. Terima kasih Dr. Fairuz. Kalau ini 2 jam, sedap lagi ni. Banyak lagi kita boleh perpanjangkan, tapi kita hanya sejam. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam muhibah. Jumpa lagi.